Faiz. Diam je. Share mana lah? Entire screen lah. Okay. Faiz. Ya. Seseorang. Okey deh. Oh, Hidup tidur. yang kita hidup. Okay, nampak? Jap. Tak. Nampak. Imran tak nampak Nampak lah. tak? Imran dengar ya. Ah, Dengar je lah Yang lain nampak Jap. Saya tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Jap. Nak tukar je. Tak ada. Ni pun tak ada. Sedih betul. Sedih. Tak nak lari. Okay. Sedih. Okay. Tak nampak ke ni? Tak nampak. Nak ajar macam mana? Boleh je tak nampak. Tak ada masalah. Nampak. Nampak kitab apa ni? Kitab Mantan Nujumiyah ni. Alamak, satu lagi kitab buku karangan tu. Aduh, tu pun tak ambil pula. Pergi banyak folder nak begini. Ni satu, pergi ni satu. Cepatlah. Lepas tu ni. Lepas tu ni. Lepas tu Banyak set. tu tak apa. Mana satu lagi? Ni. Kita belajar kana dengan ina. Kana dengan ina. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk kana dan juga ina, kalau kita lihat tutuplah. Okey, kalau kita lihat tajuk kana dan juga ina ni dia termasuk di bawah tajuk ni. Kalau awak nampak tajuk dia Nawasikhul Mubtada'i wal Khabari. Okey, nawasikh ni asal perkataan dia nasakh. Kalau awak pernah belajar kitab ilmu tafsir, Nasakh nasakh dan mansuh. Tahu kan? Nasih wal mansukh. Tahu. 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 Nasih dan mansuh lah. Nasih. Okey, maksudnya nasih yang menasahkan, mansuh yang dinasahkan. So nawasih ni sama jugalah lebih kurang. Maksud lebih kalangan tu dia pada jamak perkataan nasakha. Nasakha ni maksudnya padam. Buang macam itulah. Okey, jadi kenapa tajuk kana dan juga inna ni termasuk di bawah nawasikh mubtada' wal khabar? Maksudnya dia membuang. Dia buang apa? Dia buang mubtada' dan juga buang khabar. First memang bila ustaz dengar tajuk ni tak faham. So bila baca baru faham. Dia tunjuk kat atas ni. Dia tunjuk kat atas ni ke? Tak ada. Dia tunjuk kat bawah ni lah. Ni. Okey. Tusamma hadhil awamil nawasih li'annaha nasakhat hukm al-mubtada'i wal khabar. Okey. Maknanya kenapa dinamakan nawasih? Kerana dia telah pun Ustaz. Apa dia? Ustaz, Zulaika kata dia nak join tapi tak boleh. Zulaika nak join tapi tak boleh. Cuba kat balik. Ke dia dah join tapi ustaz tak pilih. Ustaz kena accept dulu. So dia apa dia balik? So dia hantar balik. Tu. Memang tak accept patutlah tak masuk. Okey. Sekali lagi kenapa dia namakan sebagai tajuk dia nawasih? Kerana dia telah menasahkan, dia telah membuang hukum mubtada' dan hukum khabar. Kita dah belajar hukum mubtada' dan hukum khabar, okey? Mubtada' dan khabar kita dah belajar kan? Okey, apa hukum mubtada'? Marfu'. Apa hukum khabar? Marfu'. Mubtada' hukum dia marfu', khabar pun hukum dia marfu'. Okey, ingat lagi kan? Kalau tak ingat, kita tengok dalam i'rab. Mana pergi i'rab tu? Mana jadual i'rab ni? Okay, hukum ada 4. Sama ada hukum dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Satu lagi majzum. Kat sini tulis 3 je lah. Marfu', mansub dan juga majrur. Okay, satu lagi majzum. Majzum untuk fi'il. Okey. Jadi untuk mubtada' dan juga khabar, kalau kita tengok belah kanan ni,
Imran tak nampak. Bayang-bayanglah Okey, untuk belah kanan ni mubtada dan juga khabar, dia duduk sekali dalam satu tempat. Hukum dia marfu'. Bila marfu', tanda dia ada 3 saja. Dia boleh jadi 3 tanda sahaja. Okey. So kita dapat tahu hukum dia marfu', mubtada dan juga khabar. Jadi bila kita masuk tajuk nawasih mubtada dan khabar, hukum mubtada dan khabar tu untuk inna dan juga kana dia akan dibuang. Terbagi kepada dua. Dia akan dibuang. Faham. Dia boleh dibuang, ditukar. Okay. So tak payah buang masa, kita terus masuk dekat dalam kita punya syllabus. Kita masuk kana dululah. Okay, kana wa akhwatuha, nampak dalam ni. Nampak. Okay. Yang pertama, al-ismu marfu'un wal khabaru mansubun. Okay, isim yang marfu' dan khabar dia mansub. Okay. Mula-mula awak kena tahu dulu apa dia isim kana dan juga khabar kana. Ni isim dan khabar. Ni benda baru, so tolong dengar tu. Ini ulama yang bagi tahulah pembahagian dia. Okay, kita bagi contoh dulu. Cuba tengok. Kana Zaidun qa'iman. Nampak Okay. Ustaz nak minta awak tulis dulu. Ambil kertas kosong, buku ke apa ke, ambil pensel ke pen ke. Pakai pen lah, pensel budak-budak sekolah rendah. Okay. Pakai pen. Okay, tuliskan Zaidun qa'iman. Besar-besar pun tak apa. Tulis tempat kosong. Yang risau buku awak takkan habis punya akhir tahun nanti. Kita tak banyak pakai buku. So awak tulis besar-besar. Conteng susah pun tak apa. Buat khot Faiz kan, buat khot dah lawa. Tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah tak habis buku tu. Okay, kana Zaidun qa'iman. Imran, cuba tulis. Buka dekat apa tu. Dah boleh buka tak link tu? Imran macam tak boleh buka link ya. Boleh. Allah siannya. Jap. Tak bagi PDF lah. Buka dalam WhatsApp. Kita tengok WhatsApp. Apa pula connect to printer ni? Okay, dah selesai dah? Dah. Okay, kana Zaidun qa'iman. Okay, maksud dia adalah Zaidun bangun. Kana Zaidun qa'iman tu maksud dia adalah, kana tu adalah, tulis adalah, Zaidun tu nama orang, qa'iman tu bangun. Okey, kana Zaidun qa'iman. Adalah Zaidun itu bangun. Okey. Zaidun kat situ, okey, kana, lepas kana, kita dah belajar dah sikit dulu sebelum ni. Tapi sahaja inna lah. Okey, lepas kana, perkataan lepas kana adalah Zaidun. Perkataan kedua lepas kana adalah qa'iman. Okey. Zaidun tu awak tulis, buat nota kat Zaidun tu, itu isim. Qa'iman itu khabar. Tu nama dia. Nama dia. Kita tulis. Zaidun isim, qa'iman khabar. Okay, selesai Okay, Zaidun adalah isim, qa'iman adalah khabar. Maka Zaidun itu kita namakan isim kana. Okay, isim kana. Qa'iman tu kita namakan khabar kana. Okay, isim kana dan juga khabar kana. Tu nama dia. Bukan dia memang nama dia isim, tapi kita secara terperincinya kita namakan dia isim inna, isim kana dan juga khabar kana. Tak keluar pula. Okey. Okey, boleh dah. Tulis dah.
Ya. Okey, jadi itulah pengenalan tentang kana. Okey, kana ina sama je. Okey. Jadi kita tengok hukum dia, isim bagi kana dia, isim dia tu adalah marfu, hukum dia. Khabar bagi kana tu adalah mansub. Mansub. Itu jawapan dia. Itu dia punya kaedah dia. So hafal lah. Kalau isim dia punya, kalau kana isim dia marfu, khabar isim dia mansub. Okay, lepas ni kita belajar ina, terus buat perbandingan Lepas ni kita belajar ina wa akhawatuha. Okay, ina terbalik. Okay, ina terbalik. Okay, kalau tengok belah kanan ni awak nampak inna wa akhawatuha, isim dia mansub, khabar dia marfu. Mana terbalik? Dia terbalik. So beza kan? Okay, isim dia mansub, khabar dia marfu untuk inna. Ni awet tak keluar-keluar ni. Inna wa akhawatuha. Okey dah. Mana dia? Keluar. Tish. Okey. Okey, itu dia punya pengenalan tentang kana dan juga inna. Okey, seterusnya dalam kana ini kita ada perkataan-perkataan tertentu. Ada akhwat dia. Akhwat ni kalau awak tengok kana wa akhawatuha. Kenapa akhwat? Akhwat ni sebenarnya geng-geng dia lah. Kita translatekan dengan geng-geng dia. Saudara-saudara dia. Saudara-saudara perempuan dia. Kenapa perempuan? Sebab kana ni perempuan. Okay, sebab kana tu perempuan. So saudara-saudara dia jadi perempuan jugalah. Okay, kana dia ada saudara. Kenapa ulama bagi tahu yang kana ni dengan saudara dia sekali satu geng? Kerana saudara-saudara dia yang lain dia berfungsi sama macam kana. Okay, tengok dulu saudara dia. Ada berapa saudara dia ada? Kana ada banyak Ada banyak kawan. Kalau kita tengok nota yang belah kana tu, ada kana, 5. amsa, kelima banyak Kana, amsa, mazala, asbaha, adha, mabariha, zalla, bata, manfakka, sara, laisa, 13. madama dengan mafati'a. Ada berapa? 13? 13. Ada 13. So maknanya kawan-kawan bagi kana ada 13. Yang biasa awak pakai, yang biasa awak dengar, apa dia? Kana lagi? Asbaha. Asbaha, bagus. Dalam surat lagi? Soro. Soro. Laisa, bagus. Lagi? Sila. Masalah pernah dengar ke? Tahu. Zulaika advance sikit. Okey, lagi satu lagi amsa. Amsayna wa amsal munkalillah walhamdulillahi la syarikalah. Nama surat tu. Okey, adha kurang amsa dengan asbaha. Adha ni maksudnya duha lah. Okey. Mabariha, mafati'a, madama, apa lagi? Manfakka, bata, zalla, mungkin awak kurang biasa dengan perkataan-perkataan tu. Tapi sebenarnya setiap perkataan ni dia ada makna tersendiri. Okey. Makna tu tak payah panjang lah. Kita bagi yang penting nanti. Okey. So dalam ada banyak-banyak ni, ada 13 ni. Inilah geng-geng. Geng-geng kan. Inilah dia punya apa? Kawan-kawan ataupun saudara-saudara kan. Semula amsa, mazala, asbaha, adha, semua. Ni semua geng-geng dia. So bila dia ada geng, dan geng-geng dia tu mesti kena ikut perangai dia. Okay, al-mar'u, apa ni al-mar'u, macam mana ayat dia tu, hadis Nabi tu, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang kawan itu dia berada pada agama kawannya. Fanzur ahadukum ila man yukhalilu. Maka lihatlah kalian kepada siapa yang dia berkawan. Maknanya perangai kita ni sebenarnya lebih kurang dengan perangai kawan
kita. Kalau kita kawan dengan orang macam ni lah rupa kita. Kalau kita kawan dengan macam tu lah rupa kita. So nak tahu siapa yang kita kawan, nak tahu perangai kita, nak tahu perangai orang tu, tengok dia kawan dengan siapa. Kawan rapat lah, bukan kawan biasa-biasa, kawan rapat. Tu cara dia. So samalah dengan kana. Okay, dia ada kawan rapat dia. Amsalah, mazalah, asbaha, adhama, bariha. Okay, kawan-kawan rapat ni perangai semua sama macam dia. Apa perangai dia? Ni perangai dia. Isim dia marfu', khabar dia mansub. Masuk. Masuk. Tu perangai dia. Okay? Boleh faham Okay, dalam tajuk kana ni, dia ada yang boleh tukar. Mutasarrif ni kat sini, kalau warna hijau ni. Mutasarrif ni maksudnya dia boleh ditukarkan kepada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Contohnya perkataan kana. Kana yakunu. Pernah dengar yakunu? Kan? Kun. Kun pun pernah dengar biasa dalam surah Yasin. Kun fayakun. Kun tu sebenarnya perkataan kun tu fi'il amar. Fi'il madhi dia adalah kana. Fi'il mudhari' dia yakunu. Okay. Kemudian asbaha kita pernah dengar. Asbaha kalau fi'il mudhari' dia yusbihu. Kalau fi'il amar dia asbih. Fi'il madhi tadi asbaha lah. So ada perkataan yang boleh dimutasarrifkan, boleh ditukar kepada fi'il madhi ataupun mudhari' ataupun amar. Dan ada yang tak boleh. Tak semua boleh dalam kana ni. Ada yang boleh, ada tak boleh. Okey, lepas tu kita terus bagi contoh i'rab. I'rab yang bawah ni lah, yang biru ni. Okey. Kana Zaidun qa'iman. Kita tengok i'rab dia macam mana. Okey, kana ni kana lah. Okey. Seterusnya kita tengok Zaidun. Kita i'rab Zaidun dulu. Okey, Zaidun ni apa? Dia punya i'rab dia Marfu'. Okey, Zaidun kat sini nama dia apa? Nama dia isim kana. Ada ke dalam jadual i'rab isim kana? Ada tak? Ada. Ni isim kana. Nombor 3. Okey, isim kana. So isim kana i'rab Zaidun tadi apa? Isim kana marfu'. Okey, tanda dia Marfu'. sebelum nak tengok tanda, tengok dia punya bilangan Zaidun tu. Okey, Zaidun ni berapa orang? Satu. Seorang. So kalau Mufrad. seorang dalam bahasa Arab mufrad. So bila mufrad tanda dia Dhamma. So i'rab bagi Zaidun adalah isim kana marfu'. Kana marfu' Kalau buat bidomah, buatlah bidomah. Marfu' bidomah. Kalau Ustaz buat marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Okey, tu lagi tepat. Tu paling tepat lah. Okey, kalau buat bidomah tak ada masalah. Ustaz betulkan je kalau buat nak periksa. Okey. Qa'iman. Okey, qa'iman ni nama dia dulu. Nama dia apa? Khabar kana. Okey, nombor 2 ni. Kana, perkataan kedua kita namakan khabar kana. Khabar kana duduk dekat bahagian mana? Ni khabar kana. Tengok sebelah dia. Sebelah dia adalah mansub. Okey, so i'rab dia adalah qa'iman ni i'rab dia khabar kana mansub. Kita tengok qa'iman ni bilangan dia berapa? Bilangan dia 1, qa'iman 1. So kalau 1 Fathah. fathah. So i'rab lengkap dia adalah khabar kana mansub Mansub bil fathah. fathah. Okey. Ni sekadar nak menguatkan ataupun melatih awak untuk ingatlah. Okey, tulis dekat tadi. Dekat nota kana Zaidun qa'iman tu. Tulis dia punya i'rab Zaidun dan juga i'rab qa'iman. Kalau boleh tak payah tengok. Kalau boleh tak payah tengok. Kalau nak tengok juga cuba tengok dalam jadual i'rab tu je. Kalau tak boleh juga tirulah atas ni. Susah sangat. Okay, cuba buat tu. I'rabkan Zaidun. I'rabkan qa'iman. So kehadiran hari ini Farisha ada ke? Farisha Muat silang Ustaz. Mu'az. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 orang je. 6 orang je. 789 lagi 3 siapa? 7 orang. Imran, lupa lah Imran. Imran, you still with us? Okay, Imran ada lagi. So 7 orang. 2 orang tak ada Falisha dengan Muaz tak ada. Okay. Dah. Dah sudah. Okay, Dah. dah sudah Zaidun. Jawapan dia isim kana marfu' Marfu' bi bil dhammah. dhammah. Kalau apa nama dia tadi? Qaiman. Qaiman adalah khabar 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 kana. kana mansub Kana masuk bil bil fathah. fathah. Okey, ataupun mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Itu lengkap. Okey, dah habis dah tajuk. Kana nak beritahu tak nak? Nak beritahu tak nak? Beritahu tak nak? Okey, maksud Ustaz beritahu last lah. Maksud dia Ustaz bagi tahu last nanti. Okey. Seterusnya inna wa akhawatuha. Okey, inna wa akhawatuha awak dah kenal sikit tadi. Dia adalah yang berapa? Berbeza sikit lah dengan kana. Beza dia dekat mana? Dekat hukum dia. Isim kalau bagi kana, okey, dia marfu', khabar dia mansub. Okay, untuk inna pula, isim inna ni mansub, Mansub. khabar dia marfu', terbalik. Okey, dia Mansub. terbalik. balik. Okey, siapa kawan-kawan inna? Sikit ya. Ada 6 ya. Inna annaka anna lakinna laita la'alla. Tu je. Ni boleh hafal senang sungguh. Inna annaka anna lakinna laita la'alla. Ingat ada 6. Inna anna ka anna lakinna laita la'alla. Okey, 6 ni adalah kawan bagi inna. 5 lah kawan dia. Dia ada 5 orang kawan. Inna ada 5 orang kawan. Okey. Kawan. Terus kita masuk pada contoh ayat. Ni. Innallaha jamilun. Ni pernah dengar ni. Innallaha jamilun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis Nabi ya. Atau kama qala Nabi. Innallaha jamilun. Okey, satu lagi innaka rahimun. Ni dalam Quran biasa sebut innaka rahim. Ada ke dalam Quran innaka rahimun? Okey, kita buat contoh lah. Innaka rahimun. Ni apa rahimun ni? Rahimun ni. Silap baris ni. Innaka rahimun. Okey, jadi kita terus tengok innallaha jamilun dan juga innaka rahimun. Okey, tanpa tengok i'rab atas tu, cuba i'rab dulu. Cuba kenal dulu mana isim dia, mana khabar dia. Mana isim inna, mana khabar inna. Okey, innallaha jamilun, mana isim inna? Allah. Okey, Allah. Allah. Jamilun jadi apa? Khabar. Khabar inna. Okey, bagus. Okey, Khabar. innaka rahimun, mana isim inna? Inna. Ka. Innaka. Ka. Innaka ke ka je? Ka. Ka. Innaka. Ka je Innaka ke ka? Ka. Okey, jawapan dia Ka. ka. Ka sahaja. Inna tu tak termasuk. Inna tu huruf dia lah. So jawapan dia adalah ka. Ka tu adalah isim inna. Rahimun Khabar. khabar inna. Okey, cuba i'rab Allah. Isim inna. Okey, isim Mansub. inna bagus. Mansub bagus. Bil fathah. Bil Bil fathah. fathah. Terbaiklah. Tak payah ajar. Okey, Jamilun. Khabar inna marfu' bil Khabar inna. marfu' bil Bidomah. Marfu' bidomah. Allah. Bidomah. Sonang ni innaka rahimun. Ka apa? Ka Isim kana. Isim. Jangan sebut tu isim dulu. inna. Jangan sebut tu dulu. Kita tengok dia dulu, dia adalah ka. Ka ni kita sebutkan dia domain, betul tak? Betul. So kalau dia domain, dia mabni. Okey. So maknanya ka ni dia mabni dan dia juga duduk tempat inna yang boleh i'rab. Okey, so kita nak buat mana dulu? Kita nak i'rab mabni dulu ke nak i'rab yang apa? Mabni dulu. Kita i'rab mabni dulu. Okey. So ka ni apa? I'rab dia. Yep. Domain. Kena buat tu. Domain. Inna. Domain mabni. Kaf tu adalah Marfu'. domain yang mabni. Mabni ala apa? Ala raf'in.
Belum, tanda dulu. Ha. Nak buat i'rab sama juga. Dia 3 cara. Kita tengok. Okey. I'rab mabni ni. Sebut dhamir, kemudian hukum dia mabni, kemudian sebut tanda dulu. Okey. So, tadi dhamir kan, dhamir kaf. Okey, so sebut dhamir mabni ala Ni ala fathah. fathah ke sukun? Ala Ni kaf. Fathah. Bari atas ke bari mati? fathah. Ya, Fathah. fathah. Okey, bagus fathah. So, kaf ni i'rab dia adalah dhamir mabni alal fathi. Ala fathi. Okey dah. So, habis i'rab untuk ni mabni awak dah habis. Settle. Sekarang ni kita nak i'rab pada tempat dia pula. Bila tempat kita kena sebut lah. Dia duduk kat mana? Allah. Dia duduk. Allah. Kalau tempat dia tu, alamat tak payah sebut. Alamat dia tak payah sebut. Sebut hukum je. Sebut hukum dan sebut jenis. So, ka ni, tadi kita dah i'rabkan dia mabni, dhamir mabni alal fathi. Nak sambung itu, fi mahalli, di tempat Raf'in. di fi mahalli marfu' atau fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Dia dekat tempat rafa' marfu'. Apa ni tempat dia? Khabar inna. Ya, khabar inna. Dah habis. Itulah dia punya i'rab dia panjang kan, menjela-jela panjang dia. Kini ada khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Apa pula khabar inna? Ni. Dhamir mabni ala fathi fi mahalli nasbin isim inna. Isim lah, bukan khabar inna. Silap. Isim inna. Jadi dhamir mabni. Okay, so i'rab dia adalah dhamir, kaf ni dhamir yang mabni yang kekal alal fatihi. Alal fatihi ni tanda dia. Tanda dia baris atas. Dia duduk tempat apa ka ni? Dia duduk fi mahalli, dekat tempat apa dia duduk? Dekat tempat yang marfu'. Mana ada marfu' lah? Mansub. Silap. Fi mahalli mansub isim inna. Fi mahalli nasbin. Betul dah tu. Fi mahalli nasbin isim inna. Sebab inna kan terbalik. Yang awalnya nasab, mansub, isim inna mansub, khabar inna marfu'. So kaf ni isim inna yang mansub, rahim ni adalah khabar inna yang marfu'. Okey. Boleh tak? Okay, kalau tak faham, kalau pening, salin dulu. Dah salin, hafal. Okey. Okay, dan yang terakhir rahimun. Rahimun kat sini kita tengok dia adalah khabar pada inna. Okay, so rahim adalah khabar inna marfu' bid-dhammah ataupun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah ala akhirih. Okey dah. Jadi macam biasa, innallaha jamilun dan juga innaka rahimun, tulis besar-besar. Cuba tulis dia punya nama dia dulu. Allah tu isim inna, jamilun khabar inna, ka tu isim inna, rahimun khabar inna. Kemudian i'rab pula. Allah tu i'rab dia apa, jamilun i'rab dia apa, ka tu i'rab dia apa, rahimun tu i'rab dia. Cuba tulis tanpa lihat. Kalau tak boleh nak lihat, cuba tengok jadual je sahaja. Kalau tak boleh juga, tak faham tengok jadual, tengoklah atas ni, lepas tu hafal lah nah. Okey, cuba dulu. Kejap je, dah nak habis dah ni. Tajuk yang senang. Tak faham tanya kan?
Dah. Okey, boleh So i'rab Allah adalah isim inna Inna masuk. marfu' Masuk. marfu' Mansub. mansub Masuk. Berfatah. bil Bil fathah. fathah. Okey, jamilun khabar Khabar inna inna. Khabar inna. Marfu. marfu' bil bil dhamma. dhamma. Okey, bagus. Okey, ka kat situ Dhamir mabni. dhamir mabni ala Ala al-fathi fatahi. fi mahalli Fi mahalli mansub. fi mahalli nasbin ataupun mansub Isim inna. isim inna. Okey, rahim Khabar inna Khabar inna. marfu bi dhamma. marfu' bi dhamma. Alhamdulillah. Habis dah. Okey, tajuk ni dah habis. Senang je tajuk ni. Okey, tajuk ni senang tapi dia bakal mengelirukan awak ketika dalam periksa. Okey, so tolong dia pancing awak lah. Dia pancing orang-orang yang lalai. Ustaz buat juga i'rab inna kana ni dekat sekolah dulu masa form 5, masa SPM lah. So inna dengan kana ni adalah satu tajuk yang agak apa kata senang tapi dia trik bagi orang yang lalai. Okay, siapa yang lalai dia tak perasan. Dia tersalah i'rab, dia tersalah. Adalah salah ada sikit. Salah sikit tapi akibat dia hilang markah. Okey. So tolong hati-hati dalam i'rab kana dan juga inna. Ingat dia punya terbalik dia tu. Okey. So untuk yang terakhir sekali untuk yang terakhirnya kita sebut makna yang penting-penting sajalah dalam perkataan-perkataan dalam apa ni? Dalam adik-beradik inna dan juga kana. Okey. Cuba buat nota sikit. Ini tak ada dalam nota. Ni buat sendiri lah. Buat tulis bahasa Melayu lah. Okey, tulis bahasa Melayu. Kita ambil mula sekali kita ambil kana Okey, kana ni maksud dia adalah. Kana maksud dia adalah. Tulis dalam bahasa Melayu. Kana adalah. Okey, kana ni bila nak pakai yang kana ni adalah untuk mensifatkan isim kana tu dengan khabar. Bila Ustaz? Mensifatkan isim kana dengan khabar dia. Susah pula ayat tu. Tukar ayat senang sikit. Khabar kana tu adalah sifat bagi isim kana. Macam tu. Khabar itu adalah sifat bagi isim dia. Khabar kana adalah sifat bagi isim. Kana. Contoh tadi kana Zaidun qa'iman. Qa'iman ni maksudnya bangunlah, berdiri. Maka sifat Zaidun tu adalah berdiri. Tu sifat dia. Tu maksud dia lah. Okey, yang kedua amsa. Amsa ni maksud dia berpetang-petang. Okey, berpetang-petang dalam bahasa Melayu lah. Tulis itu je. Berpetang-petang. Kat mana Zat? Kat mana? Ni maksud apa? Amsa. Amsa. Amsaina wa amsal mulku lillah. Kami telah berpetang-petang. Wa amsal mulku lillah. Dan kerajaan Allah juga berpetang-petang. Kalau okey, satu lagi asbaha. Asbaha pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Maksud dia kami telah berpagi-pagi. Wa asbahal mulku lillah. Dan berpagi-pagi jugalah kerajaan Allah. Okey, asbaha maksud dia berpagi-pagi. Okey, lupa nak tambah. Ni tambahan saja Cara dia lain untuk kana. Okey, kana tadi kan maksud dia adalah kan. Tambah satu lagi, dia boleh jadi ada. Maksud kana tu adalah ada. Okey. Kanallah contohnya, kanallah. Awak baca kanallah. Kanallah. Maksud kanallah adalah Allah. Allah itu ada. Sebenarnya Allah tu ada. Maksud dia. Yang tu ada cara dia lah. Itu cara dia awak khabar kana tak ada.
Kalau khabar kana tak ada, tu tandanya kana itu maksud dia apa? Ada. Ada. Allah tu ada. Kan Allah. Okey. Asbaha tadi pula, selain maksud dia berpagi-pagian, dia boleh maksud dia jadi. Menjadi. Okey, menjadi. Okey. Seterusnya yang senang dalam kana ni adha. Adha maksud dia Duha. berduha-duha. Berduha. Okey, kalau tengok contoh dalam buku ni adha talibu nasyitan. Maksud dia pelajar itu dia berduha dalam keadaan yang nasyitan ni aktif, cergas, semangat itu. Okey. Zalla rasanya jarang pakai. Tak apalah. Tak payahlah. Batal jarang pakai. Soro ada yang kata pernah pakai. Okey, bolehlah soro. Soro ni maksud dia menjadi. Soro maksud dia menjadi. Contohnya Allah ibrik ni tak tahu maksud dia apa. Sorotinu ibrikon. Tak apalah. Sara talibu nasyitan. Jadilah seorang pelajar tu dia cergas. Contoh. Okey, Laisa. Ni senang. Laisa dah biasa pakai. Laisa maksud dia bukan. Ni So kalau pakai Laisa nanti dalam peperiksaan ke dalam karangan ke, kalau guna Laisa, tolong perhatikan cara tulis dia tu. Biasa awak buat Laisa Muhammad Talibun kan? Biasa buat macam tu kan? Dua-dua awak jadikan dia dhammah. Bukanlah Muhammad tu seorang pelajar. Awak buat Laisa Muhammad Talibun. So sebenarnya salah. Yang betulnya Laisa Muhammadun Taliban. Dia baris atas. Yang hujung tu. So perhatikanlah cara penggunaan Laisa. Okay, Laisa maksud dia bukan. Okay, Mazala, Manfaka, Mafati'a, Mabariha ni semua maksud dia adalah sentiasa. Tapi tak payah tulis pun tak apa sebab tak penting kot. Madama pun sama, sentiasa. Lepas tu dah habis. Tu je. Abang dia nak. Okay, Ustaz sebut ya. Sebut sebab ni video ni dirakam. So Ustaz sebut je lah. Okay, bata tadi maksud dia bermalam. Bukan bermalam. Bermalam lah. Bermalam-malaman. Dia bangun pukul 3 pagi, 4 pagi yang jenis tak suka tidur malam sangat tu. Kalau awak ada macam tu, kira awak suka bata lah. Bata yabitu. Suka bangun malam. Okay, Zolla ni maksud dia berubah. Nanti balik. Zolla maksud dia berubah. Okay, tu sekadar tambahan. Okey, seterusnya untuk bahagian inna wa akhawatuha. Okey, inna, apa maksud inna? Sesungguhnya. Anna maksud anna? Sesungguhnya juga. Sama. Inna anna sama maksud sesungguhnya. Okey, lakinna. Inna anna ka anna. Okey, ka anna dulu. Ka anna apa ka anna? Seolah-olah. Bagus. Seolah-olah. Okey, seperti contoh ayat dia ka annal jariyata badrun. Seolah-olah jariah tu apa ni, hamba perempuan itu adalah badrun, bulan. Seolah-olah hamba perempuan itu bulan. Okey, inna anna ka anna lakinna. Okey, lakinna apa lakinna? Tetapi. Okey, tetapi. Banyak yang tahu inna anna ka anna lakinna laita. Laita tak tahu. Okey, laita dengan la'alla yang ni maksud dia sama, tapi cara maksud dia sama. Maksud dia sama, berharap. Laita maksud dia berharap. Harapan lah, semoga. La'alla pun sama, semoga. Tapi apa beza laita dengan la'alla ni? Ada beza dia. Kalau balaghah belajar ni, saya tak tahu belajar ke tidak ni. Okay, laita ni tapi harap yang mustahil. Harapan yang mustahil. Harapan yang dia tidak boleh sampai. Itu contohnya. Contoh macam ni lah. Dalam bahasa Melayu apa kita kata? Contohlah awak dah, awak sekarang ni dah remaja, umur dalam 16 tahun, form 4 kan? So awak tengok masa sekolah, masa awak form 1, best form 1. Form 1 belajar tak banyak.
Lepas tu tak tension dengan subjek-subjek yang macam-macam Yes. rupanya. Lepas tu pelajaran awak tak terlalu tinggi. Belajar pun senang-senang je semua kan. Contoh. Okay, so masa form 1 tu bagi awak adalah waktu yang best lah. Boleh enjoy lagi lah. Banding awak form 4 ni, tahun depan dah SPM. Nak enjoy tak boleh. So form 1 tu bagi awak rasa macam boleh enjoy lah. Okay, so awak rasa awak nak kembali pada form 1, waktu form 1 tu. So awak kata apa? Bestnya macam mana kata awak kata ayat tu? Alangkah bestnya kalau aku dapat balik ke masa kecil aku dulu, masa aku form 1. Macam tu lah contohnya. So alangkah baiknya tu, kalau kita nak buat dalam bahasa Arab, awak tukar adalah pada laita. Laitani arji'u illa sanah al-ula. Moga-moga lah aku dapat balik ke tahun 1 balik, tingkatan 1 contoh. Tapi sebenarnya awak takkan dapat balik pun. Itu contoh. Okay, selain laita tu maksud dia berharap, laita tu juga boleh maksud dia susah. 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 Tadi laita maksud dia semoga kan, semoga ke alangkah baiknya macam tu kan. Okay. Laita tu juga maksud dia boleh jadi susah. Ada orang nak join ni? Siapa Biong ni? Okay. Terbaru tak? Biong? Terbaru Biong. Yang apa ni? Terbaru tak? Kenapa Biong? Macam dugong. Okay. Gurau. Okay, laital balidu yanjah. Baik, laital balida yanjah. Maksud dia apa? Jauh sekali. Susah sekali. Bodoh yanjah, berjaya. Memang susah lah. Orang yang bodoh tu untuk berjaya. Okay. So jangan senang-senang kata kawan kita bodoh. Kan kita kena bodoh. Okay, jangan senang-senang kata macam tu. Tak elok. Kan kena balik kan. Betul lah tu. Orang yang bodoh ni susah nak berjaya. So cara nak pandai macam-macam cara. Makan kurma lah, tahajud lah, makan apa lagi, susu kambing lah, makan coklat lah. Coklat bukan cuma coklat apa, coklat yang apa nama coklat tu? Coklat yang pahit tu, apa nama dia? Coklat pahit tu. Cadbury. Ya, dark coklat. Okay. Ni mak ustaz beritahu. Nak pandai, nak senang hafal, makan dark coklat. Bukan coklat biasa, coklat susu tu tak mandu sangat. Dia dark coklat tu. Dia menjadikan kita punya otak kita laju sikit. So lepas ni makanlah dark coklat banyak-banyak. Okay. Okay, la'alla dekat sini maksud dia adalah semoga. Semoga kat sini semoga yang boleh sampai. Okay, semoga yang boleh dapat. Contohnya la'allallah yarhamuni, moga Allah merahmatiku. Maknanya Allah boleh merahmati kita. Dan yang kedua, maksud bagi la'alla yang kedua adalah kemungkinan. Okay, kemungkinan. La'alla kat sini maksud dia kemungkinan. So boleh jadi dua maksud. Jadi kalau awak tanya ustaz, macam mana nak tahu maksud dia mana satu? Kan? Bila nak pakai menjadi berharap, bila nak pakai jadi kemungkinan. Dia terpakai ikut penulis. Contohnya awak yang tulis la'alla kan. Awak yang tahu la'alla kat situ maksud dia semoga, maksud dia kemungkinan. Awak sendiri yang tahu. So yang pembaca dia kena faham-fahamkan lah. Kita kalau nak baca kitab Arab, kena tengok kita sendirilah yang kena fahamkan apa yang diinginkan oleh penulis itu. Dia nak maksudkan apa? Dia nak maksudkan la'alla tu semoga ke ataupun kemungkinan. Okey. Jadi setelah habis kita terjemahkan perkataan tersebut, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Ada soalan? InsyaAllah tak ada. Kan? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada soalan ni lah. Okey, tak ada. Okay, kalau tak ada, macam biasa kerja rumah awak adalah Latihan. Tak.
Nota. Salin dulu. Salin nota. Kalau Amirul kan, Amirul senang sikit print lah. Print tu Okay, Ustaz. print. Ustaz nak kena buat gambar-gambar ni ke? Tak payah, tak apa. Buat kotak biasa pun boleh. Ataupun tak nak buat gambar, tak nak buat kotak, boleh. Tu buku awak. Yang penting nanti pastikan awak nak baca balik seronok lah. Untuk apa? Untuk mengkaji balik, ulang kaji seronok. Okay, so buatlah inna wa akhwatuha ni dan juga kana wa akhwatuha. Buat nota ni salin dalam buku dan yang seterusnya buat soalan di dalam buku hijau. Okay, lepas dah buat tu insya-Allah lah moga awak faham lah. Okay, tak ada soalan? Tak ada soalan, kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan surah. Sekejap, sebelum. Tengok kadiran dah. Ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang So yang tak ada Farisha dengan Muaz. 8 orang. Lupa, 8 orang. Imran senyap. Okay, so ada 8 orang saja Okay, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la fi khus illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Selamat puasa. Bye, Ustaz. Hai.